Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera buat semua penonton. Hari ini kita bersama dalam slot bicara syair dan kad ASK. Untuk tidak membuang masa, saya ingin memperkenalkan barisan panel yang ada di sebelah kanan kiri saya, iaitu Puan Hayati. Beliau merupakan pesara guru KPM yang mengajar subjek Bahasa Melayu. Okay. Beliau telah berkhidmat selama 25 tahun. Dan beliau juga mempunyai sijil Advanced Mandarin Communication. Yes. Advanced Mandarin Communication dari Ida College Beijing. Betul tu? Betul, alhamdulillah. Okay. Dan beliaulah merupakan pengasas kepada kad ASK Malaysia. Selamat datang Puan Hayati. Okey, Puan Hayati juga lebih mesra dipanggil dengan panggilan Cikgu Yati. Cikgu Nur. Murid-murid panggil Cikgu Nur. Okey, Cikgu Nur. Okey. Kawan-kawan panggil Kak T. Okey. Tuan-tuan dan puan-puan boleh panggil Puan Hayati, Cikgu Hayati, Cikgu Nur Hayati pun boleh. Okey. Dan di sebelahnya pula ialah Puan Yusnur Syazana. Ya, saya. Okey, merupakan arkitek. Di salah sebuah IPTA di Malaysia. Beliau pemegang sarjana pengurusan fasiliti dan juga sarjana muda seni bina di UDM. Pernah memenangi beberapa pertandingan dalam pertandingan syair dan juga nyanyian irama Lagu Melayu asli. Ya, okey. Pada tahun 2018 beliau mendapat johan pertandingan syair pentas bahasa anjuran KPM. Baru lagi. Wah, tahniah. Dan beliau juga merupakan penulis buku Pengat Labu Kasih Sayang yang diuruskan, yang dikelolakan oleh Puan Sri Dia di bawah terbitan Writers Right. Betul? Tahniah. Ada bawa sekali hari ni lah. Ada bawa sekali. Okay, tahniah. Tahniah Puan. Okey, untuk tidak membuang masa, apa kata kita teruskan kepada tujuan utama kita pada hari ini. Saya pasti ramai guru-guru tertanya kenapa syair yang dipilih dalam pertandingan ni, kenapa tidak sajak atau pantun kan, yang biasa kita dengar. Okey, terima kasih Puan Nurul. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh kepada cikgu-cikgu semua dan salam sejahtera. Baik, kenapa saya pilih syair untuk sayembara dendangan syair Piala Kad ASK Malaysia. Baik, syair, pengalaman saya semasa menjadi guru, syair adalah salah satu bentuk puisi yang saya rasa susah sangat saya nak ajar pada murid-murid. Baik, dalam bahasa Melayu kita ada lima benda yang kita perlu pastikan anak-anak murid kita menguasai. Contohnya yang 5 ini ialah dengar tutur, baca, tulis dan kita ada seni bahasa. Dan akhir sekali sistem bahasa yang dipanggil tata bahasa juga. Okey, dalam seni bahasa, dalam ini memang ada dalam DSKP cikgu-cikgu. Dalam seni bahasa kita ada syair, puisi kita ada puisi, iaitu dalam puisi kita ada syair, kita ada sajak, kita ada pantun. Betul. Dan kita ada juga bercerita. Yang bercerita tak ada masalah sebab memang kami cikgu ni kena melatih murid-murid untuk menyertai pertandingan. Pertandingan bercerita peringkat sekolah, peringkat negeri, peringkat kebangsaan. Kemudian sajak pun dah banyak sangat pertandingan. Jadi dah tak ada masalah untuk mendeklamasikan sajak.
Seterusnya pantun. Pantun pun kita dah banyak dah dengar tentang pantun. Jadi cikgu-cikgu ni tak ada masalah macam mana nak ajar murid-murid supaya pandai melafazkan pantun. Masalahnya ialah syair. Okey. Kebiasaannya lah kalau saya bertanya dengan kawan-kawan kan, macam mana syair itu didendangkan. Sebab dia kadang-kadang kita dengar dia macam ni, kadang macam tu, macam tu. Dan yang paling popular lah waktu kecil-kecil dulu, kalau sebut syair saja dia mesti lagunya na 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 na. Ya betul. Itu syair irama Selendang Delima. Oh, syair irama dia baru pun dapat tak tahu nama. Saya pun tak tahu nama. Dendangan. Irama Selendang Delima. Oh, Selendang Delima. Itu je cikgu-cikgu. Selendang Delima namanya. Ni dah umur berapa ni baru tahu nama dia. Dia ada nama. Okey. Kalau ikutkan dalam DSKP silibus dalam bahasa Melayu sekolah rendah, mengajar murid-murid syair ini ada dalam DSKP silibus tahun 5. Okey. Tahun 5. Kita mengajar anak-anak macam mana nak menulis syair, mendendangkan syair. Ada dalam tahun 5. Tapi mungkin disebabkan kurangnya rujukan ataupun pendedahan guru itu sendiri menyebabkan anak-anak murid-murid pun kurang pendedahan. Ya. Sebabnya biasanya dia tidak diadakan macam contoh pertandingan ini tidak diadakan secara besar-besaran ke ataupun peluasan capaian dia tu mungkin tak cukup sampai ke saya tak pasti. Cuma pengalaman saya semasa jadi cikgu dulu memang kita tak dapat maklumat tentang ini. Okey, begitu rupanya ceritanya. Maksudnya inisiatif Kad ASK Malaysia untuk mengetengahkan syair, puisi syair itu. Ya. Okey, kita dah tahu rupanya peranan Kad ASK Malaysia tu sebenarnya nak mengetengahkan puisi syair supaya lebih ramai yang dapat maklumat dan juga rujukan pada masa akan datang. Ya, insya-Allah. Baik, seterusnya saya sendiri kurang arif dan kurang tahu apa itu syair sebenarnya ya Puan Yusa. Okey, kita tanya arkitek kita. Dan bukan juga calang-calang orangnya. Okey. Terima kasih Puan Nurul. Okey, secara dasarnya syair ni ditemukan di Nusantara sejak dari 1600 lebih lah masa tu, dan diasaskan oleh Hamzah Fansuri. Dia berkembang selepas Hamzah Fansuri meninggal, iaitu selepas tahun 1630. Syair ini nama Hamzah Fansuri tu agak popular. Jadi perkataan syair tu diambil daripada perkataan Arab, iaitu syair, iaitu puisi atau puisi ataupun sajak, dan penulis puisi dan penyajak itu dipanggil syair. Sebab itulah syair ini dilagukan, seperti dilagukan, didendang. Betul. Okey. Itu rupanya syair. Okey, itu rupanya syair. Okey. Bila kita dah tahu syair ni, kita nak tahu juga bagaimana kita nak karang atau kita nak cipta syair. Okey. Cara. Biasanya kalau di sekolah saya bandingkan puisi, saya beritahu dengan murid-murid saya, puisi ni kita ada 3. Kita ada sajak, kita ada syair dan kita ada pantun. Untuk sajak mudah. Dia ada satu perenggan, dia ada 5, 6 itu. Dia panjang pendek dalam satu baris, setiap baris tu. Jadi budak-budak senang nak cam. Kalau yang panjang tu perkataan dia ada panjang ada pendek, itu ialah sajak. Betul. Murid-murid biasanya akan confuse nak membezakan pantun dengan syair. Sebab kedua-duanya hampir sama. Ya. Betul. Pantun satu rangkap ada 4 baris. Syair satu rangkap ada 4 baris. Dah sama dekat situ. Betul. Jadi apa yang membezakan kedua-duanya ialah syair dia dalam bentuk cerita. Jadi dia beberapa perenggan. Beberapa rangkap kita panggil rangkap. Kalau pantun tu dia ada 2 baris di atas pembayang, 2 baris di bawah maksud dia. Kalau syair tidak, dari baris pertama sampai baris keempat, kemudian masuk rangkap kedua, itu dia cerita berkait.
Okey. Ya, cerita dia mesti berkait, kemudian dia tentang satu watak. Dan dia tentang satu watak. Kemudian di akhirnya, okey, nanti cikgu-cikgu kena menulis puisi menghasilkan syair dengan menggunakan kad ASK. Setiap rangkap ada 4 baris. Okey, dan setiap baris itu suku katanya. Suku katanya 8 hingga 12 patah perkataan. Itu tak bukan suku kata, bukan patah perkataan, suku kata. Okey, cikgu-cikgu kalau perasan ni, di belakangnya semua rimanya, hurufnya sama I. Syair memang sifatnya ialah di hujung sekali hurufnya mesti sama. I. Okey, yang baris pertama tadi apa perkataan dia? Warnanya ungu. Warnanya ungu. Indah berseri. Indah berseri. 10. Jadi setiap baris tu cikgu kena pastikan dia sama ada 8 hingga 12. Dan 10 dia dalam range. Ada dinyatakan. Kita ada lampirkan juga ni untuk memudahkan cikgu-cikgu mengisi suku kata by suku kata. Jadi senang. Satu kotak ni warnanya ungu. Sampai sini. Sebab yang tadi puan cikgu Hayati ada kata dia 8 hingga 12 suku kata. Jadi di sini dibuat 12 tapi yang cantik adalah 8 hingga 10. 8 hingga 10. Baik. Jadi pastikan suku katanya cukup. Rimanya sama. Kalau A sampai habis. Kalau I sampai habis. Kalau AH sampai habis. Tapi itu untuk satu rangkap saja. Bila nak masuk rangkap kedua, bebas pula. Tak kisah nak apa, kalau I lah sampai habis. Okey, maksudnya daripada satu rangkap ke rangkap yang lain tu tidak semestinya sama lah. Tapi betul. dalam satu rangkap tu wajib sama. Betul. Kemudian ada lagi cara nak menulis. Dia ada pause di tengah-tengah. Betul dia ada pause tengah-tengah. Okey, kita dengarkan apa yang dikatakan pause tu. Okey. Kali ni nak ambil kad apa pula? Hari ni saya ambil kita guna kad ASK je. Kali kedua ni saya ambil berkenaan dengan telefon bimbit. Telefon bimbit. Telefon bimbit. Okey, dia punya pause contohnya menjadi penghubung pos di zaman kini. Nampak tak? Lepas penghubung tu dia ada pos dia. Adakah beza penghubung? Stop kejap. Betul? Baru sambung balik. Di zaman kini. Dia ada timing tak ataupun tak ada. Dia sebenarnya pos ni untuk kita menarik nafas. Okey. Tak adalah kalau menjadi katanya penghubung di zaman tak adalah. Jadi dia lebih cantik dan teratur alunan tu. Untuk cikgu mendengar macam mana pos tu, kalau habiskan terus macam mana? Dia dah akan terus. Okey. Menjadi penghubung di zaman kini, tiada ia bagai tak berarti, penyambung era telekomunikasi, telefon bimbit dicari-cari. Kat situ pos specialnya dia. Bila kita tahu tu, kita rasa okey, bagus. Kemudian dia ceritanya berkait. Kalau tadi tentang telefon bimbit, dia bukan kita nak suka-suka nak dendangkan, tidak. Dia syair ini tentang apa? Dia mesti ada satu watak. Dan watak itu macam tadi tu adalah telefon bimbit. Yang sebelum tu tadi teruk wataknya. Ya betul. Dia mesti ada cerita lengkap. Dan untuk tambahan lah, sebenarnya untuk menghasilkan satu syair ni dia ada 3 komponen. Iaitu permulaan, pendahuluan lah. Lepas tu perkembangan isi dan penutup. Macam kita ada satu cerita lah. Pendahuluan kita memperkenalkan apa yang kita punya tajuk kan. Yang kedua perkembangan, apa fungsi dia, kegunaan dia, mungkinlah begitu kan, perjalanannya. Dan penutup apa riwayat akhirnya ke. Itu adalah satu bentuk cerita yang cantik. Tapi diterjemahkan dalam bentuk syair. Okey, menarik tu. Menarik sangat sebenarnya. Ya, betul.
bila kita dah tahu syair tu apa, bagaimana nak cipta, nak karang, bagaimana pula macam tadi saya nampak bersahaja je Puan Yus mengkaitkan syair dengan kad ASK tu. Tapi mungkin di pihak cikgu mungkin kita tertanya macam mana sebenarnya kan. Okay. Kita serahkan pada yang pakar. Okey, cara nak menulis tadi kita dah tahu dah bentuk dia macam mana kan. Betul. Kemudian kita pegang. Untuk pertandingan ini kita memang tetapkan macam yang Puan Yus cakap tadi. Yang cantiknya ialah 8 hingga 10 bukan? Rangkap. 6 rangkap yang cantiknya. Panjang ya, juga. tapi itu adalah satu task yang agak sukar juga untuk cikgu-cikgu yang tak biasa. Samalah macam saya lah kan. Kalau saya diberikan task 6 perenggan, 6 rangkap. Okey, berat tu. Jadi untuk pertandingan ini kita dah rekaskan kepada 3 sebab nak memenuhi tadi yang Puan Yus cakap, iaitu dia mesti ada komponen pendahuluan, kemudian perkembangan, kemudian penutup. Jadi setiap cikgu kena menghasilkan 3 sahaja. 3 rangkap syair sahaja. Satu rangkap mewakili satu komponen tu lah. Ya, betul. Seterusnya untuk nampak dia punya urutan cerita tu, kan, urutan cerita dari permulaan, pendahuluan, perkembangan dan penutup tu boleh gunakan 5W1H. What, where, why and how. Okay. Jadi soalan-soalan itu pun boleh membantu dalam kita mencipta syair menggunakan kad ASK. Pertama cikgu kena tengok dulu. Kita ada 48 kad. Jadi banyak. Jadi cikgu pilihlah mana-mana satu je. Satu sahaja dan cikgu jadikan dia sebagai watak dan cikgu buat penceritaan itu. Itu saja. Nampak macam senang, nampak macam senang. Sebab kita tengok Puan Yus tadi pun alun dia membaca syair pun bersahaja je. Okey, kita harapkan cikgu-cikgu pun mampu dan boleh juga kan. Ya, kita mencabar minda berfikir secara kreatif. Betul. InsyaAllah. Baiklah, kita dah tahu syair tu apa, kita dah tahu bagaimana nak cipta, kita juga dah tahu bagaimana nak kaitkan kad ASK dan juga syair. Tapi macam mana pula kita nak alunkan suara tu, nak alunkan syair tu. Tak mudah. Suara tengok saya. Tak mudah juga tu. Betul. Jadi bagaimana tu Puan Yus? Okay, kalau ikutkan dari suara ni sebenarnya anugerah. Ya, kan? betul. Sebab dari segi macam biasa pun kalau orang cakap arkitek tapi apa kena mengenai dengan syair. Tapi itu sebenarnya adalah satu minat lah. Dan dari situ suara tu yang kita hasilkan sebenarnya ada suara tinggi, suara rendah, ada mendatar dan juga beralun. Okay, contohnya yang tinggi contoh saya ambil daripada Tema syair. apa pula? Tengok apa pula. Okey, kita ambil daripada kita ambil syair ASK nasi lemak. Okay. Oh, nasi lemak. Nasi lemak. Dia nasi punya lemak boleh jadi syair. Nasi lemak bercerita tentang nasi lemak. Sebenarnya cikgu-cikgu kita ada video khas untuk cikgu-cikgu tengok sendiri bagaimana Puan Yus mendendangkan syair nasi lemak dengan 2 irama. Itu yang full 3. Ini kita sikit je. Okey, kita review sikit je. Okey, contoh yang tinggi kita pergi yang tinggi dulu baru pergi rendah. Okey. Nasi lemak dan daun pisang. Okey, dari situ kita ada tinggi dan beralun. Nasi lemak dan daun pisang. Okey. Sukar ditemu pantang. Sukar ditemu, pantang dipandang. Itu macam mendatar sikit. Jika ada bagai mengundang. Dah ada turun lagi. Warisan berzaman, manis bertandang. Dah
Dia tinggi tadi jerit-jerit tadi kan. Dia makin turun dan dia tengah-tengah mendatar dia turun. Terus. Dalam video saya ada tunjukkanlah dia punya dari rangkap pertama sehingga rangkap ketiga tu. Betul lah dia daripada Arab. Sebab dia macam taranum kan. Bila kita baca Al-Quran ada seni-seni dan lagu-lagu dia juga kan. Okey. Dia dari situ. Baiklah. Sekarang kita nak tahu juga. Kalau macam tadi kita ada peringkat alunan suara. Saya difahamkan ada irama juga. Kan? Irama banyak. Apa jenis irama yang mungkin cikgu ni mungkin tak faham, tertanya-tanya kan. Okey, yang biasa kita dengar dari awal tadi yang kita ada bincang pasal selendang delima yang contohnya darilah pagi itu yang biasalah kan kita dengar sehingga petang. Itu selendang delima. Okey. Itu kad apa tu? Chef. Itu chef. Kad chef. Chef kan. Lepas tu kalau kita nak buat irama hiasan pula. Darilah pagi sehingga petang. Dia nampak macam lagu je, tapi sebenarnya itu adalah satu irama hiasan. Irama hiasan ni dah lebih enjoy, macam santai kan. Tapi contoh kalau irama lain, irama batu belah kan. Contohnya macam ni. Kita ambil contoh hospital. Sekarang kad hospital. Kad hospital. Boleh tak cik nak memohon ni, boleh ke nak alunkan sampai habis kat hospital tu? Seronok pula dengar. Itu irama apa? Irama hiasan lah dulu Nanti kita hiasan dah sudah tadi dah kan? Banyak tadi irama tadi apa? Batu belah yang batu belah ataupun narasi. Yang kita ketengahkan adalah irama hiasan dan irama narasi ataupun irama Sarawak. Okey. Untuk irama narasi bertemakan hospital okey. Okey, cut. Sekejap. Nak ambil mood. Ingat sonang. Tak ada pula kat. Contoh saya beri contoh kad ASK bertemakan hospital dalam irama narasi. Kisah pandemik pembuka kata, petugas hadapan merata-rata, hospital menjadi tumpuan jelata, tak kira tua ataupun muda. Sambung. Jangan disuruh sambung. Itu adalah irama narasi. Irama narasi. Yang kita pertandingkan juga. Itu adalah salah satu irama yang ada dalam pertandingan. Saya dimaklumkan untuk pertandingan ini cikgu sayembara dendangan syair Piala Kad ASK Malaysia, kita akan beri contoh 2 dan cikgu-cikgu akan menggunakan salah satu. Boleh 2 sajalah. Ada 2 saja. Ada 2 pilihan. Ada 2 pilihan iaitu irama narasi dan irama hiasan. Jadi cikgu boleh pilih. Cuma bezanya di sini ialah irama hiasan dia sama je rangkap 1, rangkap 2, rangkap 3 sama je. Sama je dia punya irama. Irama hiasan, tadi irama hiasan kan? Irama narasi, 2 perenggan 1, perenggan 2 sama. Perenggan 3 itu chorus. Dia macam chorus tapi macam dia chorus adalah satu. Tinggi. Okey. Contoh boleh tak bacakan apa lagi contoh kereta api ke? Kereta api dalam bentuk biasa. Irama narasi, perangkap 1, rangkap 2. Okey. Berduyun-duyun rakyat jelata, bertemu keluarga di hari raya. Kereta api semakin dilupa,
Dahulu ia pengangkutan utama. Okay, saya pergi yang tinggi. Chorus. Chorus. Ambil mungkin. Berdoyan-doyan rakyat jelata bertemu keluarga di hari raya. Kereta api semakin dilupa. Dahulu ia pengangkutan utama. Sebablah pula tak merengang, lepas tu rasa sebab semakin lupa. Dulu kereta api memang pengangkutan Betul, kita dari betul. dari Ya. timur, tapi bila dah ada Macam-macam ni kan, kan. jadi saya mengabadikan di dalam Aduh. KSK. Okey. Jadi itu bezanya. Terpulang kepada cikgu pada yang cikgu-cikgu nak pilih yang mana, Yang sama mana? ada irama hiasan atau irama Narasi. narasi. Okey, ada dua pilihan. Ya. Yang mudah ya, yang yang mudah. mudah. Okey. Jadi cikgu hanya pilih salah satu. Ya, betul. Okey. Jadi bukan selendang delima. Bukan selendang ada 5. Nanti sebab Selendang- kita punya fokus ni kepada dua lah, irama hiasan dan narasi. Okey. Baiklah, saya rasa sampai di situ sahaja. Sebelum kita berakhir, kita minta Puan Hayati atau Cikgu Hayati selaku pengasas kad ASK untuk memberikan penerangan secara rambang bagaimana sayembara syair Piala Kad ASK Malaysia 2021 ini bakal dijalankan. Terima kasih Puan Nurul. Baik cikgu-cikgu semua, untuk sayembara dendangan syair Piala Kad ASK Malaysia, kita akan pertandingkan untuk kepada semua cikgu yang menerima kad ASK ini, maknanya cikgu-cikgu yang menghantar penyertaan itu, okey, kita akan saring mengikut negeri masing-masing. Dia peringkat pertandingan ini peringkat kebangsaan. Yeah. Jadi setiap penghantaran cikgu itu, cikgu-cikgu akan mendapat e-sijil, e-sijil peringkat kebangsaan lah, penyertaan. Cikgu hantar je dah boleh, maknanya cikgu layak mendapat sijil tu, sijil penyertaan. Kemudian kami akan saring mengikut negeri masing-masing. Contoh Sarawak ada satu pemenang, satu wakil. Ada satu wakil untuk pergi ke lebih besar lagi. Maksudnya ke separuh akhir lah. Ya. Okey. Ke akhir terus. Ke akhir terus. Ya, ke akhir betul. terus. Ke Kita akhir akan terus. saring ikut negeri. Sarawak siapa cikgu yang wakilnya. Sabah siapa. Kemudian Selangor siapa. Ya. Jadi semua sekali ada 15 wakil lah. Dan daripada 15 ini pula kami akan saring yang terbaik untuk mendapat Piala Kad ASK Malaysia. Tetapi setiap negeri ni pun akan dapat piala juga. Okey. Setiap wakil Maksudnya negeri ni setiap pun wakil, akan dapat. walaupun di peringkat akhir, tapi mereka tetap akan membawa pulang Maknanya finalis-finalis ni. Finalis-finalis ni akan mendapat juga piala masing-masing. Okey, piala masing-masing. Kemudian kita nak yang 15 ni nanti kita akan betul-betul saring. Sekali aja cikgu tak payah 2-3 kali hantar. Sekali tu je kami akan saring sampailah yang ke yang akhir tu untuk dapatkan Johan yang bakal merebut Piala Kad ASK Malaysia. Okey, selain itu kami juga ada anugerah inspirasi. Contoh cikgu-cikgu yang tak dapat mewakili negeri ni tadi tetapi berpotensi. Betul. Berpotensi, maka kami akan pilih video-video ini sebab mereka cikgu-cikgu kena rakam video kena rakam video. Saya lupa bagi tahu awal tadi. Cikgu-cikgu kena rakam video. Semua syarat penyertaan kita akan berikan kepada cikgu-cikgu.
kalau cikgu tengok di sana arahan-arahan di dalam yang dibekalkan, nanti cikgu akan dapat tahu jugalah. Cikgu kena buat video. So video-video yang terpilih yang kita tengok, cikgu ni ada potensi. Dia ada potensi tetapi dah ada wakil negeri. Betul. Ada yang lebih baik mungkin. Ada yang lebih baik. Jadi untuk jadi wakil negeri. Jadi cikgu-cikgu yang berpotensi ini juga kami akan kumpulkan untuk mendapat anugerah inspirasi dan pemarkahannya dibuat melalui media sosial, melalui undian. Undian. Itu kami akan beritahu kemudian lah dalam syarat-syarat tu lah. Undiannya berupa kami akan upload, kita akan muat naik ke YouTube. YouTube, dan di situlah cikgu-cikgu boleh sebarkan kepada kawan-kawan. Like terbanyak, komen terbanyak, akan mendapat anugerah inspirasi, insyaAllah. Menarik. Itu boleh kempen lah. Kempen kan. Itu juga menjadi salah satu cara pencetus semangat untuk kita mengembangkan lagi puisi syair. Ya, betul. Baik, terima kasih Puan Hayati dan Puan Yus atas penerangan yang cukup jelas dan menarik itu tadi. Saya pula yang rasa macam nak sertai sama kan? Sebab kita kurang sebenarnya pendedahan tentang syair sebelum ni. Jadi sebelum berakhir, saya jemput Puan Hayati dan Puan Yus untuk memberi sedikit kesimpulan ataupun pesanan buat guru-guru. Yus dulu. Okey. Untuk saya, buat cikgu semua, jangan takut, kita cuba yang terbaik sebab setiap orang ada potensi dia sendiri. Betul. Walaupun cikgu rasa macam tak sedap, tapi tak semestinya. Sebabnya bila kita tengok irama tu walaupun simple, dia ada seni untuk mengalunkan dan bila ditampilkan dengan baik, insya-Allah. Itulah, jangan takut. Hantar je. Betul-betul. Kita tak tahu potensi diri kita betul. kan. Kadang-kadang kita rasa macam tak sedap, tapi bila panel ataupun pengada dengar, ada potensi. Ada X factor yang mungkin kita tak sendiri tak tahu. Setiap orang potensi lain-lain. Betul. Puan Hayati? Okey, insyaAllah cikgu-cikgu, ini antara hasrat saya, impian saya, perjuangan saya untuk membantu rakan guru sebenarnya. Sebab semasa saya mengajar dulu, sebelum saya bersara, semasa saya mengajar, saya menghadapi masalah untuk mencari sumber. Macam mana cara yang betul, cara yang betul itu satu, kemudian cara yang mudah untuk kami guru mengajar anak-anak yang darjah 5 ni. Betul. Kan, sebab ni silibus untuk kanak-kanak. Kalau kita yang besar ni pun rasa macam susah, macam mana lagi kanak-kanak? Ya, betul. Jadi alhamdulillah apabila Puan Yus tadi kongsi, saya rasa insya-Allah dengan perjuangan kita hari ini, cikgu-cikgu boleh membina syair sendiri berpandukan kad ASK dan seterusnya cikgu boleh tunjukkan pula kepada anak-anak, ini cikgu sendiri mendendangkan syair. Jadi budak-budak akan cakap, cikgu dah jadi satu idola untuk mereka. Video cikgu boleh dijadikan rujukan pula pada rakan-rakan guru yang lain. Satu yang saya tambah, biasanya syair ni dia terlibat macam orang akan pandang dia sebagai syair satu tradisional. Sesuatu yang tradisional, perlu kesultanan, perlu yang tradisional. Tapi dengan KASK, dia nampak moden. Dia moden. Sebab macam tadi yang saya bagi contoh lah, berkenaan chef. Chef. Siapa yang nak menaikkan kereta api, telefon bimbit. Daripada itu dia nampak lebih moden dan boleh digarap untuk semua lapisan masyarakat, lapisan umur lah. Ya. Sebenarnya dia tak terikat dengan sesuatu satu-satu macam yalah, bila syair ni kita akan membayangkan mungkin burung, benda yang terlalu flora dan fauna ke macam tu kan. Secara aslinya dulu, syair ni didendangkan daripada berasaskan alam fauna, flora. Tapi dengan KASK kita modernkan dia sikit. Ya, maksudnya tiada kesalahan. Sebab kita nak mengembangkan syair bahasa itu sendiri dan juga bahasa. Betul. Saya pernah mengajar anak-anak murid saya yang berbangsa Cina. Mungkin mereka boleh ikut. Saya gunakan irama hiasan. Irama hiasan
Saya menggunakan tema perabot masa tu. Okey, tema perabot saya ajarkan mereka dan mereka boleh ikut. Menarik. Boleh ikut bangsa lain. Dia yang sebenarnya cikgu, kenapa kita satu puisi tadi, satu syair. Saya sebenarnya baru tahu, tengok cikgu, walaupun saya banyak tengok sana sini tapi tetap juga ada kecairan dekat situ yang mana saya ingatkan kita boleh rangkumkan pelbagai watak dalam satu syair. Rupa-rupanya satu syair, satu watak satu cerita saja. Saya cerita tentang perabot, jadi semua perabot yang ada dalam KSK saya masukkan. Itu boleh juga, tapi itu bertema. Tema perabot. Tema perabot. Bukan tema sofa. Antara saya ingat dua baris sajalah dua baris irama hiasan, tema perabot. Okey. Ayah membeli sofa dan meja untuk berehat selepas kerja. Itu dua baris lah, dua baris awal tu. Jadi dua baris akhir tu saya sendiri pun dah lupa sebab saya memang gunakan kad ASK untuk mengajar seni bahasa pada anak-anak. Menarik. Baik, begitulah penerangan secara detail, secara cukup jelas. Jadi diharapkan guru-guru semua dapat teruskan. Mungkin bila lepas dengar ni semua bersemangat dan dah dapat caranya. Jadi kita terus mulakan, insyaAllah. Mudah-mudahan sama ada berjaya atau tidak, kita dah masuk tu pun sebenarnya dah satu kejayaan buat kita. Jadi masuk tu je dah dapat sijil dah, sijil kebangsaan, sijil penyertaan kebangsaan. Okey, jadi guru-guru perlu ambil peluang ini dan sertai untuk bukan saja diri kita tapi untuk manfaat anak-anak murid juga. Betul. Baik, sekian dahulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, jumpa lagi.